Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana kita nak melakukan analisis ANOVA. Apakah itu ANOVA? ANOVA adalah analisis ovarian. ANOVA sahaja menggunakan SPSS. Sebelum tu kita ulang kaji sikit. ANOVA ni yang pertamanya dia adalah satu statistik inferensi yang mempunyai hipotesis. Ia mestilah data tu mesti normal dan dia mestilah ada pemboleh ubah bersandar dan juga pemboleh ubah bebas. Untuk ANOVA sehala ni, yang penting adalah dia mesti ada satu pemboleh ubah bersandar dan juga satu kumpulan pemboleh ubah bebas. Saya bagi contohnya macam markah sign sebagai pemboleh ubah bersandar, jantina, laki ataupun perempuan sebagai pemboleh ubah bebas. Maknanya kat sini kita nak tahu laki dan perempuan ni mana lebih baik dalam markah sign. Adakah ianya sama ataupun ianya laki lebih baik pada perempuan ataupun tak ada beza. Ataupun lagi contoh, sekiranya dia lebih daripada 2, iaitu markah ujian BM sebagai pemboleh ubah bersandar dan juga kelas, iaitu mungkin kelas adil, kelas bestari, kelas cekal dan juga kelas damai. Ada 4 kelas. Kena tahu kelas mana yang lebih baik untuk markah BM dia. Adakah kelas adil, adakah bestari, cekal ataupun damai, ataupun tidak ada beza di antara keempat-empat kelas. Kita gunakan ANOVA sahala. Baiklah, kita akan pergi kepada SPSS. Jom kita pergi ke SPSS. Baik, ini adalah fail SPSS yang telah saya buat. Okay, pertamanya adalah kita tahu bahawa kita nak tahu berkenaan jantina. Maknanya kita tahu jantina, kita jadikan dia jantina sebagai nominal dan kita berikan dia value. Maknanya 1 sebagai laki, 2 sebagai perempuan. Okey, yang keduanya adalah saya nak tengok kelas. Saya nak tengok 2 lah. Maknanya saya nak tengok perbezaan antara kelas dan juga jantina. So, kalau kelas, kita tengok kat sini value dia 1 adil, 2 bestari, 3 cekal dan 4 damai. Baik, yang seterusnya dia adalah bentuk nominal. Jadi, kat sini saya buat 3 lah. Saya buat 3 skor. Itu yang pertama BM, Bahasa Melayu, sebagai scale, Bahasa Inggeris, markah dia dan juga sains. So, ini adalah untuk variable view. Baik, untuk data view, saya dah masukkan. Ini saya masukkan lah. Ini saya masukkan sebagai rujukan. Terdapat 40 orang pelajar. Ada 4 kelas dan juga jantina dia pelbagai lah. Dan juga ini markah BM, ini markah Bahasa Inggeris dan juga markah sains. Kita nak tahu bagaimana kita nak tengok ANOVA. Kita nak buat ANOVA perbezaan antara, pertama kita akan tengok perbezaan antara jantina dan juga yang kedua kita tengok perbezaan antara kelas. So saya buat BM dulu Baik, saya buat BM. Okey, untuk kita nak buat ANOVA, yang pertama kita tekan analyze dan kita akan cari compare mean. Compare mean ni dan kita akan pergi, kalau kat sini kita nak buat t-test pun boleh, kita hanya nak dapatkan mean pun boleh. So kat sini kita pergi pada one way ANOVA sebab kita nak buat ANOVA sahala. Kita tekan saja one way ANOVA dan kita kat sini dah ada dependent list dan juga factor list. So bila kita tengok pada dependent list, iaitu pemboleh ubah bersandar. Kalau tadi saya nak cuba adalah BM lah, Bahasa Melayu. Saya tekan Bahasa Melayu dan juga untuk factor ataupun pemboleh ubah bebas saya gunakan jantina. Baik, jadi kat sini belah kanan ni adalah satu dia punya option lah, ataupun dia punya pilihan. Jadi kalau kita tengok kat sini kontras, tak perlu tak apa-apa. Post hoc ni adalah di mana kalau kita nak buat analisis ANOVA lanjutan. Ianya digunakan bila mana dia terdapat significant value terdapat. Nanti kita akan pergi, nanti saya akan terangkan nanti. Yang ketiga yang paling penting adalah bila kita tekan pada option, kita nak pilih yang mana. So kita akan pilih yang pertama adalah descriptive, kita nak tahu dia punya nilai mean dan sebagainya. Yang kedua kita letakkan homogeneity of variant test. Kita nak tahu ni adalah salah satu test di mana di samping kita tahu bahawa kita dah test menggunakan normality, ini juga salah satu test nak tahu bahawa data ini adalah normal ataupun tidak. Kalau dia tidak menepati homogeneity of variant test, kita tak payah pakai, kita tak boleh gunakan di ANOVA. Nanti saya akan tunjuklah cara. Dan terakhir adalah mean plot lah. Jangan lupa bahawa missing value ni kita letak juga sebagai kita exclude case analysis by analysis. Kita nak tahulah missing value. So kita continue dan kita tekan OK. Dan kita akan dapat ini adalah data lah, output dia. Yang pertama ini adalah untuk descriptive. Descriptive, kita tahu ini adalah Bahasa Melayu, dia ada lelaki dan juga perempuan. Daripada 40 orang, ada 23 lelaki, 17 perempuan. Daripada markah dia, mean dia,
lelaki 77.87, perempuan 80.88. Ini dia punya deskriptif dia punya data deskriptif. Baik, yang ni saya kata ini test of homogeneity of variance ni sangat penting. Kerana apa? Kena tahu sekiranya nilai signifikan dia belah sini, BM based on mean ni, kalau dia lebih daripada 0.05, ingat, lebih pada 0.05, jadi kita tahu bahawa assumption kita homogeneity of variance itu diterima. Jadi kita boleh lakukan analisis ANOVA terhadap data ini, iaitu kita boleh katakan ianya data ini adalah normal. Penting, dia mesti P dia signifikan dia mesti lebih daripada 0.05. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni lebih daripada 0.05 lah, 0.615, lebih daripada 0.5. Baru kita akan tengok kepada apakah maksud of ANOVA. Dekat sini yang paling penting. Bila kita tengok kat sini, oh maknanya kita data ni boleh buat analisis ANOVA. Jadi kita tengok sini, inilah yang menentukan bahawa lelaki dan perempuan ini ada tak beza untuk bahasa Melayu. Maknanya kalau kita tengok sini, signifikan dia adalah lebih, dia adalah 0.234. Jadi kalau misalnya P signifikan dia adalah lebih daripada 0.05, maknanya kat sini hipotesis null itu diterima. Maknanya dia tidak ada beza antara lelaki dan perempuan, tidak ada beza di antara pemboleh ubah bersandar. Kalau kat sini dia lebih pada 0.05, jadi bahasa Melayu ni dia tak ada beza lah. Maknanya lelaki dan perempuan ni boleh dikatakan walaupun beza, lelaki ni 77.87, perempuan ni 80.88, tapi kalau dari segi statistiknya dia tidak ada beza. Kalau ini dia mean plot lah, maknanya ini mean untuk lelaki dan mean untuk perempuan. Baik, kita cuba untuk yang ni kalau misalan dia punya pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah bebas, dia ada dua, lelaki dan perempuan. Kita cuba banyak sikit lah. Kita cuba kelas. So kita tekan saja analyze. Kita pergi kepada compare mean dan kita pergi kepada one way ANOVA. Tadi kita jantina, kita keluarkan jantina dan kita hanya masukkan kelas. Ini pun sama, data option semua sama, tak ada masalah. So kita tekan OK. So ini dapatan awal. Ini adalah dapatan yang kita terima. Jadi yang pertama adalah ini ada deskriptif. Yang kedua, kita tahu ini adalah adil. Untuk kelas adil 10 orang, Bistari, Cekar dan Damai pun 10 orang. Ini mean ni lah, 84, 80.7, 76.1 dan 75.4. Maksudnya ini adalah data untuk deskriptif. So lepas pada itu kita akan tengok dia punya nilai test of homogeneity of variance. Kita nak tahu dia, kalau contoh P dia, nilai signifikan dia lebih daripada 0.05, maknanya kita katakan bahawa data ini adalah data normal dan kita boleh lakukan analisis ANOVA. Kalau tengok kat sini, oh ini lebih pada 0.05 lah, 0.095 ni lebih pada 0.05. Jadi data ini normal dan kita boleh buat analisis ANOVA. Lepas tu kita akan tengok apakah nilai ANOVA sebenar. Bila kita tengok kat sini, kita tengok between group, kita tengok dia signifikan dia, maknanya dia kurang daripada 0.05. Dia ni 0.027, kurang daripada 0.05. Jadi hipotesis null ditolak. Jadi hipotesis alternatif diterima, maknanya dia ada perbezaan. Berdasarkan kepada analisis ANOVA, untuk markah BM ni dia ada perbezaan di antara kelas. Maknanya secara signifikan, secara statistikal mengatakan bahawa di antara kelas adil, Bestari, Cekar dan Damai ini ada beza di antara keempat-empatnya. Jadi berdasar pada ANOVA Sahalan ni kita tahu bahawa di antara empat ni ada beza. Kelas mana lagi baik kita tak tahu. Jadi ini adalah mean plot dia. Maknanya ini adalah mean untuk adil, Bestari, Cekar dan juga Damai. Kalau kita nak sekali imbas, kita tahu bahawa adil ni lebih tinggi lah. Tetapi untuk nak tentukan bahawa, kita tahu bahawa untuk analisis ANOVA ni dia ada perbezaan lah. Mana kita tahu bahawa dia akan ada perbezaan antara kelas. Cuma kita tak tahu kelas mana lebih baik. Jadi untuk meneruskan nak tahu bahawa kelas mana lebih baik, sebab kita tahu bahawa the first step ni, fasa pertama ni kita buat ANOVA ni, kita tahu bahawa dia ada significant value ataupun ada perbezaan. Jadi untuk nak teruskan nak tahu bahawa kelas mana lagi baik, kita akan gunakan post hoc analysis, iaitu kita nak tahu bahawa kita nak buat ujian ANOVA lanjutan. So untuk ujian ANOVA lanjutan iaitu post hoc test, saya akan sharekan dalam video yang akan datang. Itu sahaja untuk video pada kali ini berkenaan dengan ANOVA Sahala menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.